The new era of technology. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apakah yang dimaksudkan dengan 5G? Dan apakah yang dimaksudkan dengan revolusi teknologi? Saya Muhammad Azrul Biazmi dengan nombor pendaftaran 19104-2219 akan membentangkan tentang revolusi dalam teknologi ini. Okey, teknologi. Apa yang kita faham maksud ni teknologi ialah teknologi ni datang daripada perkataan Yunani iaitu tekni dan logos. Tekni ni bermaksud seni atau kerja tangan dan logos pula bermaksud kajian sistematis. Teknologi ni merangkumi satu perspektif yang luas lah. So, aspek berkaitan dengan pembangunan, penggunaan jalan, lepas tu jentera dan yang berorientasikan untuk memudahkan urusan manusia lah dalam menjalani kehidupan seharian. So, teknologi ni basically dia akan membantukan untuk memudahkan urusan manusia lah dalam kehidupan seharian. So, dalam konteks ni apa-apa bahan yang memberi kemudahan kepada manusia, kita akan panggilnya sebagai teknologi. Teknologi ni dia takkan fix, dia takkan tetap. So, dia akan bergerak mengikut perkembangan dari semasa ke semasa. Okey, oleh itu semakin bijak seseorang itu, contohnya macam yang asas teknologi tu, yang dia mereka teknologi itu dia macam dia upgrade, dia jadi bijak. So, teknologi ni teknologi baru lah akan dihasilkan. So, maksud kedua tentang teknologi ialah tentang rekaan sesuatu kemudahan ataupun infrastruktur yang disandarkan kemajuan dalam bidang sains dan kebolehan seseorang untuk mencipta. Dalam konteks ni, kedua-dua unsur ini saling memerlukan lah untuk dalam suatu ciptaan. So, dalam maksud yang saya cakap tadi, teknologi ni dia macam gabungan lah di antara sains dan kebolehan dalam mencipta. Contohlah macam sekiranya seseorang itu mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang sains, kemudahan ditambah dengan keupayaan, makanya dia terciptalah lahirnya teknologi tersebut. Tapi jika macam seseorang itu dia punya salah satu je, contoh macam dia mempunyai kemahiran tu, dia ada kebolehan je nak cipta tapi dia tak ada ilmu, cukup memadai lah, sebab dia boleh bercenderung untuk kerjasama dengan pihak yang lain untuk menghasilkan sesuatu teknologi. Okey, mungkin pada zaman sekarang ni teknologi ni dah tak asing lah bagi zaman ni lah. Macam abad ke-21 ni, sebab dia dah menjadi demand lah dalam manusia ni. Sebab dulu sebelum teknologi, manusia dia buat kerja tu macam manual lah. Contoh macam kita kirim surat, cara kita bekerja dan sebagainya. Contoh macam kirim surat tu dulu, manusia kita kirim surat, kita pergi balai pejabat pos, balai. So, lepas tu bila nak sampai surat tu kepada penerima, dia makan masa dalam macam seminggu, sehari, 2 hari. So, macam dia makan masa juga lah. Tapi lepas teknologi ni dicipta, semua kerjaan kita jadi mudah lah. Contoh macam kita post tadi kan, kita sekarang ni kita pakai telefon saja. Contohnya pakai aplikasi WhatsApp, Telegram. So, tak payah sampai seminggu, dia dalam beberapa detik saja kita boleh hantar mesej kepada penerima. Tidak hanya itu, kerjaan manusia pun sudah banyak dikerjakan oleh mesin. Dan manusia ni kita hanya kontrol je mesin tu. Betapa canggihnya teknologi ni, kita tak payah buat kerja lah. Contoh macam nak tuai pagi, kita tak payah tuai, kita suruh mesin tuai. So, kita conduct je mesin tu. So, teknologi ni secara umum berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan lah untuk mempermudahkan manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah atau pekerjaan yang terdapat di dunia. Tapi kali ni kami nak kecilkan skop, kami nak cerita tentang teknologi dalam 5G. So, anda nak tahu pasal 5G, saya akan pas ke Nuhala untuk membentangkan tentang 5G. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nuha Uda binti Nur Rahman. Saya akan terangkan apa itu 5G. 5G adalah teknologi sambungan internet mudah alih yang menawarkan kelajuan yang lebih pantas dan lebih stabil. Rangkaian ini juga bakal melonjakkan teknologi Internet of Things yang membawa
data yang berkapasiti besar yang boleh digunakan pada masa kini. Seterusnya, saya akan terangkan tentang latar belakang 5G. 5G adalah generasi yang kelima yang menggunakan standard NR iaitu Neo Radio. Okey, sebagai contoh, sekarang 4G menggunakan standard LTE iaitu Long Term Evolutions dan telah diperbaharui kepada 5G yang menggunakan standard NR iaitu Neo Radio. 5G ini diwujudkan untuk mengatasi masalah dan halangan yang berlaku pada rangkaian 4G. Okey, sebagai contoh, untuk membuat panggilan secara hologram, kita memerlukan kualiti image yang bersaiz-besar iaitu gigabyte dan memerlukan kelajuan yang lebih tinggi. Kita mempunyai 4 generasi sebelum generasi yang kelima iaitu 5G. Okey, yang pertama adalah generasi pertama iaitu 1G yang diperkenalkan pada tahun 1980-an dan menggunakan sistem analog. Okey, generasi pertama ini boleh membuat panggilan di mana sahaja melalui pemancar radio selular. Tetapi panggilan telefon ini hanya boleh buat di rumah dan di pejabat sahaja. Kedua adalah 2G iaitu generasi kedua yang diperkenalkan pada tahun 1990-an yang telah digunakan di Malaysia untuk teknologi GSM. GSM telah dipertambahbaikan kepada GPRS iaitu General Packet Radio Service. Okey, dia digunakan untuk penghantaraan dan penerimaan data dan boleh dilakukan dengan kelajuan 100 KB. Yang ketiga adalah 3G iaitu generasi ketiga yang diperkenalkan pada tahun 2000 dan ia boleh digunakan untuk suara, data dan video dengan kelajuan 2 MB. Okey, yang keempat dan yang terakhir adalah 4G iaitu generasi keempat yang menggunakan standard LTE iaitu Long Term Evolution dan kos penggunaan data lebih murah dan dengan kelajuan yang lebih tinggi. Okey, dan kelajuan internet dia adalah 3 kali ganda lebih laju berbanding yang sebelumnya. Rangkaian 5G ini telah digunakan di 4 buah negara iaitu negara Korea, China, Amerika Syarikat dan Monaco. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazil Iman bin Zabidi dan hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kelebihan dan keburukan 5G. Setelah anda tahu, 5G ini bermaksud generasi kelima dalam revolusi teknologi kita. Namun, dalam revolusi teknologi pastinya ada kelebihan dan keburukannya sendiri. Dan sekarang saya akan membentangkan tentang kelebihan 5G itu sendiri dahulu. Kelebihan 5G ini boleh dipecahkan kepada pelbagai bidang. Dan bidang yang saya akan membentangkan dahulu adalah bidang pihak berkuasa. Dengan bantuan 5G ini, pihak berkuasa dapat melakukan pemantauan dan pengawasan di tempat-tempat hotspot di mana tempat-tempat yang sering berlakunya jenayah ini dengan lebih efektif lagi. Seterusnya, pihak berkuasa juga dapat melakukan pencarian dan pengesanan penjenayah itu dengan lebih cepat. Seterusnya, kelebihan 5G dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan itu boleh dilakukan di mana-mana sahaja tanpa ada batasan. Contohnya, seorang pengajar itu boleh berada di luar negara seperti Kanada dan pelajarnya pula berada di Malaysia dan mereka boleh mengajar dan belajar secara online kelas tanpa ada batasan dan mendapat ilmu seperti berada dalam kelas sebenar. Yang ketiga, kelebihan 5G dalam bidang ekonomi, di mana ekspor dan import serta pemasaran atas talian boleh dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, dan ini akan menjimatkan masa serta wang ringgit oleh peniaga dan pelanggan itu sendiri. Dan akhir sekali, untuk kelebihan 5G adalah dalam bidang industri, di mana industri yang menggunakan yang khusus kepada teknologi, penghasilan teknologi akan melakukan revolusi terhadap produk-produk mereka
dan ini akan menghasilkan kepelbagaian dalam produk mereka serta meningkatkan keuntungan mereka pada masa akan datang. Namun, setiap kelebihan pasti ada keburukan, dan keburukan 5G ini adalah ianya memerlukan kos yang amat tinggi untuk dilaksanakan secara menyeluruh. Apabila dilaksanakan, teknologi yang sedia ada tidak lagi berguna pada masa itu. Seterusnya, keburukan 5G ini daripada segi keselamatan negara, di mana terdapat negara yang tidak mampu melaksanakan teknologi 5G ini, dan jika terdapat niat-niat jahat yang berada di luar sana, dan ianya akan mengancam keselamatan negara tersebut. Akhir sekali, terdapat pelbagai kebaikan dan keburukan 5G. Namun kita sebagai pengguna haruslah bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Nurfah Husna binti Rahizat. Saya akan menerangkan tentang penggunaan teknologi 5G dalam pendidikan. Seperti yang diketahui, pendidikan adalah titik mula untuk membentuk sebuah masyarakat yang bermoral dan bersatu padu. Pada era perkembangan teknologi, revolusi perindustrian dan juga pendidikan tidak terkecuali. Berdasarkan artikel yang telah diteliti, fokus utama artikel tersebut adalah manfaat 5G dalam pendidikan. Seperti yang sedia maklum, pentaksiran komunikasi maklumat dan teknologi yang pantas dalam pendidikan mampu untuk membantu penyampaian yang lebih teratur dan sistematik. Ia juga mampu menarik minat para pelajar. Kini, tenaga pengajar dan juga pelajar terutamanya telah menggunakan aplikasi YouTube sebagai kandungan video pendidikan yang diambil daripada kebanyakan institusi yang mengintegrasikan platform pendidikan berasaskan web. Dalam artikel tersebut, pengkaji menggunakan model daripada Huawei Technology Company Limited dengan teknologi terbarunya iaitu Smart Education. Sebagai contoh, teknologi 3D visualization mampu membuatkan imej yang dihasilkan oleh komputer lebih realistik. Teknologi 3D ini dapat membantu untuk menyampaikan maklumat yang sangat kompleks dan sukar untuk dicipta. Ia bukan sahaja mampu memuat naik dan memuat turun, malah ia juga mempunyai komunikasi video yang berdefinisi tinggi. Selain itu, virtual dan augmented reality adalah salah satu interaktif di mana pengguna secara fizikal dihubungkan melalui peranti simulasi untuk melaksanakan tugas bersama-sama dan melihat objek melalui banyak panca indera seperti bau, sentuhan dan visual. Kedua-dua ini boleh digabungkan untuk mencapai satu objektif yang diingini. Kesimpulannya, ia membincangkan tentang manfaat yang dibawa oleh rangkaian 5G terutamanya untuk menguatkan sistem pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru-guru pada masa kini telah menggunakan teknologi LCD projector untuk proses pengajaran di dalam kelas. Teknologi 5G juga membolehkan akses langsung untuk melayari video dengan lebih pantas dan berkualiti daripada 4G. Akhir sekali, pada pendapat saya, teknologi adalah pengaruh yang besar dalam pendidikan untuk menghasilkan pelajar yang lebih kreatif dan kritis. Dr. Mazli Malik pernah berkata di sebuah majlis perasmian Festival Guru Malaysia 2019 iaitu teknologi mampu mempengaruhi minat dan keupayaan untuk merubah amalan pembelajaran sedia ada ke peringkat yang lebih berkualiti. Dengan adanya pembaharuan dalam pendidikan, kita tidak lagi berada di tapak yang lama dan mampu untuk meningkatkan kemajuan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hafiz dan untuk bahagian saya akan menceritakan tentang penerapan 5G di dalam ekonomi. 5G ini akan merangkumi berbilion sambungan dan akan menjadi infrastruktur rangkaian untuk internet dan ekonomi. Ia juga bakal membuka semula dunia perniagaan dan akan membantu permasalahan yang dihadapi oleh industri pada masa kini. Kedua,
5G juga mencipta peluang yang besar untuk banyak industri. Pelaksanaan rangkaian utama 5G ini dijangka akan digunakan di seluruh dunia menjelang 2024. Contoh, dari membolehkan pembedahan robotik jauh, penggunaan kereta autonomi yang meluas, kepada meningkatkan pengurusan tanaman dan ternakan. 5G ini adalah jawapan kepada kemajuan ekonomi pada masa akan datang dan disasarkan mungkin berbilion sambungan baru dengan serta-merta. 5G ini akan memberi kesan kepada setiap industri seperti automotif, penjagaan kesihatan, perkhidmatan kecemasan, pembuatan dan pengedaran. 5G ini direka supaya setiap industri ini dapat memanfaatkan penggunaan sambungan seluler dengan cara-cara yang mungkin belum pernah dibuat dalam skala besar, setara dengan penggunaan 5G akan meluas pada masa akan datang. Manakala ahli ekonomi pula menganggarkan impak ekonomi global 5G dalam barangan dan perkhidmatan baru akan mencapai 12 trilion menjelang 2035. Ini kerana 5G menggerakkan teknologi mudah alih daripada menghubungkan orang kepada orang dan maklumat ke arah menghubungkan orang ke segalanya. Sekian, itu saja daripada bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amin Syahid daripada program RK12. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang kesan penggunaan teknologi 5G dalam perkembangan industri di Malaysia. Okey, industri adalah tempat di mana suatu barang dihasilkan, perkhidmatan serta pemprosesan bahan mentah. Ini adalah untuk memenuhi keperluan dan permintaan di dalam negara kita atau untuk tujuan ekspor. Okey, industri di Malaysia adalah berkaitan dengan petroleum, pertanian, perikanan, perkelangan, makanan dan banyak lagi. Industri ini berkembang hari demi hari adalah disebabkan penggunaan teknologi yang semakin hari semakin maju. Okey, kenapa industri di Malaysia perlu menggunakan teknologi? Ini adalah kerana untuk menghasilkan perkhidmatan atau barangan dengan kadar yang lebih banyak untuk memenuhi permintaan yang saban hari saban meningkat, berikutan dengan pertambahan populasi di Malaysia, khususnya untuk industri makanan. Selain itu, teknologi juga adalah bertujuan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih berkualiti dan secara langsung dapat menghasilkan produk yang mampu berdaya saing dengan industri penghasilan produk di luar negara. Selain itu, teknologi juga mampu membantu menguruskan sesuatu pekerjaan yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh tenaga kerja manusia. Contohnya pekerjaan-pekerjaan berat seperti perkilangan, petroleum dan banyak lagi. Seterusnya, bagaimana teknologi 5G digunakan dalam industri? Pertama sekali adalah akses internet. Akses internet yang disambungkan ke bahagian utama mesin, contohnya di kilang, dan seterusnya menggunakan program-program yang telah ditetapkan akan menghasilkan atau menjalankan produk, menjalankan suatu kerja mengikut atur cara yang telah diaturkan oleh pengusaha kilang. Seterusnya, penggunaan jalur lebar 5G adalah untuk memerhati harga bursa saham dunia. Ini adalah bertujuan untuk mengekalkan harga-harga saham Malaysia dan seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Seterusnya, contoh
industri yang menggunakan teknologi 5G adalah seperti industri ringan dan berat. Boleh dikatakan industri perkilangan dan industri pelaburan dan perbankan, serta banyak lagi industri yang telah menggunakan teknologi 5G, kerana teknologi ini memang atau mampu meningkatkan lagi keberkesanan dan dalam penghasilan suatu perkhidmatan dan barangan itu. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada penonton-penonton sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi Ruben Raj, pelajar UNIMEP, kos Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Polimer, RK3 Kedua. Tujuan saya mempersembahkan video ini adalah ia merupakan tugasan bagi subjek UUT 122, iaitu kemahiran dalam berkomunikasi. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang membantu dalam menjayakan tugasan ini. Tidak terlupa juga Puan Fauzia binti Ismail kerana memberi pendarahan yang lebih mendalam berkenaan cara-cara berkomunikasi serta membimbing dalam melakukan tugasan ini. Pada hari ini, saya akan berkongsi sedikit informasi berkenaan keselamatan dalam rangkaian 5G. 5G bermaksud Fifth Generation atau generasi kelima dalam evolusi rangkaian internet. Pertama sekali, saya ingin menegaskan bahawa penggunaan 5G tidak memudaratkan kesihatan manusia dan haiwan. Hal ini kerana terdapat spekulasi yang mengatakan penggunaan teknologi 5G membawa kesan buruk kepada manusia dan juga haiwan. Menurut kajian yang dilakukan, penggunaan 5G tidak memudaratkan kesihatan kerana ia merupakan pancaran radio tidak mengion, di mana ia tidak akan merosakkan sel dalam badan. Selain itu, ia juga menggunakan sinar radio yang lebih rendah berbanding sinar radio yang digunakan pakai sekarang, seperti 3G dan 4G. Kedua, terdapat peningkatan dalam aspek ciri keselamatan utama dalam teknologi 5G. Kebanyakan ciri-ciri ini berkaitan dengan ciri anti jejak atau spoofing yang menjadikannya lebih sukar bagi penjenayah cyber di rangkaian untuk mengesan dan memanipulasi sambungan peranti individu. Contohnya, penjenayah cyber selalu menjejak dan mengesan lokasi mangsa menerusi perantian melalui perisian yang dimuat turun oleh pengguna dan menjadikan mereka sebagai mangsa jenayah cyber. Dengan memanipulasi sambungan peranti mangsa dengan peranti yang diubah mengikut kehendak penjaya dan kemudian membuat ugutan kepada mangsa dengan meminta wang seperti telah mencuri data mereka. Yang ketiga, 5G juga merupakan sistem yang lebih banyak perisian dan sistem yang berasaskan awan, di mana sistem ini akan menjadikan teknologi tanpa wayar dipertingkatkan. Selain itu, ia juga membolehkan pemantauan yang lebih baik untuk melihat potensi ancaman cyber. Dengan ini, keselamatan pengguna akan lebih terjamin. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya berharap agar penonton dapat manfaatkan diri berkenaan dengan keselamatan dalam teknologi 5G dengan perkongsian ini. Terima kasih. Sekian saja pembentangan daripada rakan-rakan saya sebentar tadi. Kami berharap anda semua dapat meningkatkan ilmu sedia ada. Sekian, terima kasih.